Ini bab duduk bagaimana cara yang senang, mengikut cara yang senang kepada seseorang. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri, katanya Nabi SAW melarang dari dua macam pakaian dan dari dua macam jual beli. Istimalis samma, istimalis samma, menyangkut kain di baju, wal ihtiba fi thawbin wahid, dan berselimut telanjang. Laisa ala farjil insan minhu syai', selimut telanjang itu masuk lakor itu terjemah. Ihtiba fi thawbin wahid laisa ala farjil insan minhu syai', itu masuk lakor, dalam keadaan tidak ada apa-apa pun di atas kemaluan seseorang itu, mana kain semata-mata, berselimut telanjang. Itu dua macam pakaian. Wal mulamasah wal munabadzah, itu dua macam jual beli yang dilarang. Seterusnya bab man naja baina yadayin nas. Ini bab orang yang berbisik-bisik di hadapan orang, dan orang yang tidak menceritakan rahsia temannya, dan apabila dia mati baru diceritakannya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin, katanya kami istri-istri Nabi SAW berada di samping beliau. Kami semua sekali berada di samping beliau. Tiada siapa pun di antara kami yang ketinggalan, yang tidak ada dekat Nabi SAW, yakni ketika Nabi SAW hampir wafat. Faqbalat Fatimah, lalu Fatimah datang. La wallah, demi Allah, ma takhfa mishyatuha min mishyati Rasulullah, perjalanannya betul-betul seperti gaya berjalan, gaya berjalannya betul-betul seperti gaya berjalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak Fatimah, baginda mengalu-alukan kedatangannya dengan katanya, marhaban bibnati, selamat datang anakku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memperdudukkannya di sebelah kanan atau di sebelah kirinya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berbisik dengannya, maka Fatimah menangis sungguh-sungguh. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kesedihannya, baginda berbisik sekali lagi dengannya. Tiba-tiba dia ketawa pula. Faqultu laha ana min nisa'i, di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam akulah yang berkata kepadanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan engkau dengan bisikannya. Tidak kami. Kemudian engkau menangis pula. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi, bangkit, saya pun bertanya Fatimah tentang apa yang dibisikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, Fatimah berkata, aku tidak akan mendedahkan rahasia yang dibisikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, aku berkata kepadanya, azamtu alaik, sungguh-sungguh aku dengan hak aku terhadap engkau, demi hak aku terhadap engkau, bagaimanapun engkau mesti ceritakan kepadaku. Qalat, Fatimah pun berkata, sekarang bolehlah. Sekarang bolehlah. Dia pun menceritakan kepadaku, katanya, pada kali yang pertama ketika beliau berbisik dengan aku, beliau menceritakan kepadaku, memberitahuku bahwa Jibril pada tiap-tiap tahun mengulang Al-Quran dengan aku satu kali. Pada kali ini, pada tahun ini, Jibril mengulang Al-Quran dengan aku sebanyak 2 kali, yakni pada bulan Ramadan ni. Nampaknya ajalku telah pun hampir. Oleh itu bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Fa inni ni'mas salaf ana lak, sebaik-baik orang yang pergi dahulu, orang yang pergi dahulu adalah aku.
Sebaik-baik orang yang pergi dahulu sebelummu adalah aku. Qalat, Aisyah berkata, Fatimah berkata, kerana itu aku menangis seperti yang engkau lihat itu. Apabila Nabi SAW melihat kegundahanku, kegelisahanku, baginda berbisik dengan aku buat kali yang kedua. Baginda berkata, wahai Fatimah, tidakkah engkau puas hati, tidakkah engkau suka bahawa engkau merupakan penghulu sekalian perempuan mukminin, ataupun hulu perempuan dari kalangan umat ini? Babul istilqa, ini bab tidur terlentang. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abbad bin Tamim dari pakciknya, yakni Abdullah bin Zaid. Beliau berkata, saya pernah melihat Rasulullah SAW berada dalam masjid dalam keadaan tidur dengan terlentang, dengan salah satu kakinya diletak di atas kakinya yang satu lagi. Yang ini letak kaki itu di atas lutut. Letak kaki itu sambil belunjuk itu letak satu kaki, berdiri kaki itu sebelah lagi itu letak di atas lutut. Babun la yatanajathnan duna thalith, tidak boleh dua orang berbisik-bisik di hadapan orang yang ketiga. Dan firman Allah SWT, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berbisik-bisik, makalah janganlah kamu berbisik-bisik dengan ataupun untuk melakukan dosa dan untuk melakukan derhaka, hingga kepada firman-Nya, falyatawakkalil mu'minun. Dan firman-Nya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mahu berbicara dengan Rasul, faqaddimu baina yaday najwaakum sadaqah, sebelum kamu berbicara dengannya, hendaklah kamu memberi sedekah terlebih dahulu, hingga kepada firman-Nya, wallahu khabirum bima ta'malun, Allah Maha mengetahui tentang apa yang kamu lakukan. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila ada 3 orang, maka 2 orang darinya, 2 orang daripadanya tidak boleh berbisik-bisik di hadapan yang ketiga. Babu hifz sir, ini bab menyimpan rahsia. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik, katanya Nabi SAW telah merahsiakan sesuatu, telah menceritakan sesuatu rahsia kepadaku. Fama akhbartu bihi ahadan ba'dahu, aku tidak ceritakan kepada sesiapa pun selepas baginda. Ummu Sulaim pernah bertanya aku, pun aku tidak menceritakan tentang rahsia itu kepadanya. Babun idza kanu aktsara min thalathah, kalau lebih dari 3 orang berada di sesuatu tempat, maka tidak mengapa ada di antara mereka yang berbisik-bisik atau bercakap dengan perlahan-perlahan. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah, katanya Nabi SAW bersabda, kalau kamu bertiga, maka 2 orang daripadanya tidak boleh berbisik-bisik di hadapan yang seorang lagi, hatta takhtalitu bin nas, hingga kamu berada dalam jumlah yang ramai. Ini semua kerana takut akan menyedihkannya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah Ibn Mas'ud, katanya Nabi SAW pernah membahagi, pada suatu hari pernah membahagi harta. Maka salah seorang Ansar berkata, pembahagian ini tidak ikhlas, tidak dilakukan dengan ikhlas kerana Allah. Qultu, saya pun berkata, ini Abdullah, dalam hati saya, ama wallah, demi Allah, pasti aku akan pergi kepada Nabi SAW dan akan kuceritakan kepadanya. Ketika itu baginda berada di kalangan orang ramai, aku pun berbisik-bisik dengan baginda. Maka marahlah baginda sehingga merah mukanya. Kemudian beliau bersabda, rahmat Allah ke atas Musa. Baginda telah diganggu, telah disakiti dengan yang lebih lagi daripada ini. Fasabara, tetapi baginda bersabar. Babu tulin najwa, lamanya berbual-bual secara perlahan-lahan, atau bab lamanya berbisik-bisik.